Cadangan FTPA bukan serupa pentadbiran Dr. M pada tahun 90-an, kata Senator. T. Lian Ke mendakwa pelbagai undang-undang dilenturkan pada zaman Mahathir untuk mengukuhkan pentadbirannya. Okey. Pelenturan undang-undang secara Machiavelli menerusi cadangan Akta Penggal tetap membahayakan sistem perundangan dan demokrasi, serupa apa yang berlaku pada 80-an dan 90-an ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri, kata Senator T. Lian Ke. Trend Machiavelli melenturkan undang-undang dan amalan ialah cerminan zaman 80-an 90-an apabila pelbagai institusi dan undang-undang dilenturkan untuk menjamin kuasa Mahathir, katanya. Menyifatkan cadangan itu sebagai reaksi tergesa-gesa yang akan mencerobohkan perlembagaan persekutuan, bekas timbalan Perdana Menteri itu menasihatkan agar jalan mudah tidak diambil dengan mengubal undang-undang yang buruk. Politik harus berfungsi dalam rangka perundangan dan perlembagaan, kata T. Cadangan mengubah dasar atau undang-undang bagi kerajaan jangka tetap untuk mengelakkan mulut politik akan mencerobohkan peruntukan perlembagaan dan bidang kuasa berperlembagaan semasa. Dia berkata ahli politik dan pemegang jawatan tidak boleh dilindungi atau kebal terhadap undi tidak percaya apabila mereka gagal melaksanakan tugas. Undi sedemikian adalah sebahagian daripada proses demokrasi Malaysia, katanya. Undi tidak percaya membenarkan ahli parlimen yang dipilih sama ada mengesahkan sokongan atau menghentikan sebarang kemerosotan dalam kerajaan atau pemegang jawatan. Baik, saya nak komen sikit, tuan. Bagi saya, T ni mungkin confused kot di antara FTPA yang dicadangkan dengan apa yang dimasukkan oleh Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid Hamidi. Macam saya dah terangkan benda ni, tapi saya ulaskan lagi. Okey, yang dicadangkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi adalah supaya ada satu rang undang-undang khas kerajaan tidak boleh ditumbangkan dalam penggal mereka memerintah. Okey, ini cadangan Datuk Seri Zahid Hamidi. Pada waktu yang sama, Menteri YB Azalina bercakap tentang FPTA, iaitu akta di mana penggal parlimen itu dikekalkan. Kalau kita faham, kedua-dua benda ini sebenarnya berbeza. Kedua-dua perkara ini sebenarnya berbeza. Dia bukan perkara yang sama sebenarnya. Kan, kedua-dua perkara ini adalah dua benda yang berbeza. Kenapa berbeza, saya kata? Begini. FTPA, sebagaimana cadangan di dalam manifesto Pakatan Harapan sebelum ini, ialah di mana ada satu ketetapan tempoh kepada parlimen. Iaitu kalau 5 tahun, maka hendaklah dia kekal 5 tahun. Erti kata, sebelum ini yang tahu tarikh pilihan raya itu bila hanyalah Perdana Menteri. So, Perdana Menteri kalau dia kata tahun ni, tahun depan, tahun satu lagi, 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun, dia yang tentukan. Tiba-tiba dia dapat ilham malam ni, esok dia kata, kita nak bubar parlimen. Bubarlah parlimen. Okey? Jadi itu yang jadi isu, itu yang jadi pertikaian. Negara tak bersedia. Jadi apa kata kita buat satu rang undang-undang di mana kita kena tetapkan tempoh satu penggal parlimen itu 5 tahun. Melainkan ada faktor-faktor besar yang menyebabkan dia tak boleh 5 tahun. Tetapi, katakanlah 1 hari bulan 1, 2020, itu adalah hari tempoh pertama pilihan raya, maka the next pilihan raya adalah 31 Disember 2025. So, kita tetap 5 tahun tu. Dan kita dah boleh jangka pilihan raya pada tahun, contohnya 2027 ni sepatutnya pilihan raya, kita dah boleh jangka 2027 ni pilihan raya. Cuma tarikh exactly tu kita tak tahu. Tapi dia 2027. Dia tak akan berlaku 2026, dia tak akan berlaku 2025. Kenapa? Sebab sudah ada akta. Sekarang ini, boleh tak pilihan raya berlaku pada 22, 23, 24? Boleh tak berlaku pada 2025? Boleh. Boleh tak berlaku pada 2026? Boleh. Boleh tak berlaku pada 2027? Boleh. Terpulang kepada Perdana Menteri, lepas 3 tahun dia nak announce bila-bila terpulang kepada beliau. Jadi kita sebagai rakyat, kita pun ialah tertanya-tanya ke? Tertanya-tanya juga ya. Kerajaan kita kena ada projek, kita punya, ialah banyak benda lah. Perancangan dan sebagainya. Kalau tukar kerajaan dia jadi lain. So benda macam seperti itulah yang menyebabkan akta ini kita cadang untuk diwujudkan. Now, berbeza dengan satu yang dicadangkan oleh Zahid, supaya kerajaan itu kekal. Dia dua benda yang berbeza. Akta penggal dengan akta kekal kerajaan tu benda lain. Yang itu saya tak setuju. Kerana kita ada satu
peruntukan di dalam perlembagaan di mana Perdana Menteri itu boleh dijatuhkan dengan undi percaya atau tidak percaya. So, dia dua benda yang berbeza. So, kalau sekiranya kita kata, oh, Perdana Menteri tidak boleh dijatuhkan, itu sudah, dan kita kena buat akta di atas perkara tersebut, kita kena kekalkan kerajaan ini, itu sudah bercanggah dengan perlembagaan, dan kalau ada pun undang-undang tersebut, dia akan jadi null and void. Akta yang pertama tadi, itu membolehkan Perdana Menteri tetap digugurkan. Boleh. Peruntukan 40 something perlembagaan yang mana boleh dibuat undi tidak percaya kepada Perdana Menteri, boleh. Itu bukan bermakna dihapuskan akta tersebut, tak. Tetapi yang kedua ni ada kemungkinan boleh dihapus. Jadi saya tak setuju dengan cadangan Zahid. Adalah lebih baik kalau nak buat, perkasakan akta anti lompat parti rather than kita buat akta baru. Itu saja. Itu saja cadangan yang sebetulnya kalau kita betul-betul nak mempertahankan kerajaan ini daripada tumbang. Jadi bagi saya, senator tu sendiri terkeliru dan tentang salah faham perkara tersebut. Okey? Dia terkeliru. Baik. Lelaki disyaki bakar rumah ngeh didakwa esok. Lelaki yang ditahan kerana disyaki melakukan khianat api di kediaman ahli parlimen Beruas akan dituduh di Mahkamah Magistrate Seri Manjung esok. Ketua Polis Perak mengesahkan perkara itu ketika dihubungi untuk mengetahui sama ada suspek akan dituduh esok. Terdahulu Yusri memaklumkan tempoh reman lelaki yang melakukan jenayah itu disambung sehari lagi sehingga esok. Yusri berkata pihaknya terus menyiasat untuk mengetahui sejauh mana penglibatan suspek dalam kes itu. Selain hasil forensik, kebakaran yang dilakukan jabatan bomba juga akan diambil kira dalam penyiasatan berkenaan. Sebelum ini, lelaki 30-an yang ditahan Shah Alam ditahan reman untuk siasatan di bawah 435 iaitu khianat dengan api, arson. Dalam kejadian awal pada 10 Januari lepas, rumah ngeh di air tawar dipercayai dilontar dengan molotov cocktail atau bom api, menyebabkan bom botol, menyebabkan kebakaran yang musnahkan sebuah kereta, manakala dua kenderaan lain mengalami kerosakan dalam kes tersebut. Now, ini contoh yang saya boleh nyatakan, tuan-tuan. Ini contoh lah. Tiba-tiba setelah dia tahan reman, dia soal siasat apa semua, dia dah tangkap. Akhirnya bila dia dah soal siasat, dia dah, tuan-tuan, dah ditahan lock-up ni belum tentu dia bersalah. Okay, itu yang pertama. Ditahan reman itu belum tentu dia akan didakwa. Setelah dikaji-kaji, tengok, rupanya bukan dia. Contoh, kalau dia ditahan reman, kebetulan dia lalu. Contoh saja, dia lalu. Dia lalu pula, dia tengok-tengok, dia tinjau-tinjau, lepas tu dia lalu. CCTV capture muka dia. Lepas tu dia pun kena tangkap. Bila dia kena tangkap, dia kata, bukan saya. Apa yang kamu pergi tengok-tengok tu? Yelah, saya tengok ada orang tengah macam menyilap minat. Saya tengok lah. Orang tu mana? Saya tak tahu. Kemudian saya pun pergi. Contoh, ini contoh saja, bukan betul-betul. Contoh. Dah ditahan rema 2-3 hari, tengok muka. Lepas tu pergi mana? Saya pergilah jumpa kawan saya. Kawan saya dekat kereta menunggu. Saya pun naik dengan dia. Kawan dia pun dipanggil. Betul, rupanya dia ada alibi. So akhirnya, walaupun dia ditahan reman, belum tentu dia akan didakwa. So berkemungkinan sampai kepada Peguam Negara kata tak ada pendakwaan. Contoh. Tapi esok dia pergi jumpa, kalau dia didakwa di mahkamah, maksudnya pendakwa raya kata ada kes. Biasanya kalau pendakwa raya kata tak ada kes, dia akan dipanggil NFA, no further action. So dalam kes ini ada kes lah. Itu point saya nak relate dengan point awal tadi. So tak ada kes. Alright, habis. Akhir sekali, Sanusi mohon kes hasut dipindah ke Mahkamah Tinggi. Bekas Menteri Besar Muhammad Sanusi yang berdapat dua pertuduhan, saya kata dua tadi kan, berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah, memohon meminta kesnya dipindah ke dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Okey, Peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud yang mewakili Muhammad Sanusi berkata permohonan itu difailkan semalam telah diserah kepada Peguam Negara pada hari ini. Pengurusan kes di Mahkamah Tinggi Shah Alam ditetapkan pada 24 Januari ini, katanya. Dalam pada itu, Awang Armada Jaya berkata pihaknya menulis surat memohon untuk menangguhkan kes perbicaraan itu yang sepatutnya bermula 18 Januari ini di Mahkamah Session Selayang. Pihak kami memohon penangguhan perbicaraan kerana pada 18 dan 19 Januari berikutan Menteri Besar itu iaitu Sanusi perlu keluar negara untuk tugasan rasmi. Keluar negara lah pula. Mahkamah melalui surat untuk membenarkan permohonan pembelaan untuk mengecualikan kehadiran Menteri Besar pada sebutan kes pada 18 hari bulan ini.
Okey, Muhammad Sanusi selaku pemohon memfailkan permohonan untuk memindahkan kes antara alasan suatu perbicaraan yang berpatutan dan saksama tidak dapat dijalankan mahkamah rendah daripada mahkamah tinggi. Menerusi notis usul tersebut, Ahli Luar Negeri Jeneri Kedah berkata sekiranya perbicaraan dijalankan mahkamah tinggi, ia akan memudahkan pihak-pihak merujuk kepada isu undang-undang rumit. Ini kemungkinan semasa perbicaraan. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Muhammad Sanusi menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Mutiara pada Gombak 11 malam. Kedua-dua pertuduhan itu seksyen akta hasutan di bawah seksyen yang sama. Now, taktik bukanlah taktik yang lama, kan? Cubaan untuk nak apa orang kata what do you call that, untuk nak melengah-lengahkan, menangguh-nangguhkan perbicaraan ini bukanlah sesuatu yang pelik, kita kata, bukan sesuatu yang memeranjatkan. Kenapa saya kata demikian? Sekarang ini dia cuba sebaik mungkin. Yang pertama, dia kata dia tak boleh hadir. Kenapa dia tak boleh hadir? Sebab dia nak apa orang kata, dia nak pergi atas urusan rasmi. Okay. Now, sepatutnya atas urusan rasmi itu mungkinlah benda yang terdapat dielakkan. Tapi kalau kenyataan bertulis, boleh hadir tanpa kehadiran Sanusi. So, okay, satu dan deal. Kemudian dia nak tukar kepada mahkamah tinggi. Kenapa dia nak tukar mahkamah tinggi? Sebab dia kata kes ini rumit. Kes ini maksimum penjara hasutan 5 tahun, 3 tahun, denda 5,000. So, ini bukan kes rumit, tuan-tuan. Dia sama ada kita sebut atau kita tak sebut, itu saja. Sama ada kita sebut atau kita tak sebut, itu saja. So sekarang ini, bila dia kata dia sebut atau tidak sebut, so sekarang ini mahkamah session pun boleh membuktikan dia bukan satu perkara yang complicated. Dia bukanlah satu perkara yang complicated. Okay. Now, untuk menyatakan dia tidak complicated, kita dah dengar sendiri kenyataan Sanusi mempertikaikan berkenaan dengan keturunan sultan kecuali Sultan Kedah. Kan, sultan-sultan lain dipertikaikan oleh beliau mengenai kenyataan tersebut.